This video is brought to you by uncle.hipster.store yang menawarkan pelbagai barangan hipster di IG beliau. Follow IG uncle.hipster.store untuk menjamu mata anda dengan pelbagai menu hipster yang tersedia. Dan terkini dan terlaris, Uncle menawarkan special combo Khabib Collections, the undisputed mixed martial out of the world Khabib, the Eagle Nurmagomedov. Ada 3 design untuk penggemar Khabib, so korang boleh follow IG Uncle dengan menekan link description di bawah. Okay? What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skovirto. Alright, hari ni kita nak discuss tentang seluruh kisah hidup Hatake Kakashi, Hokage yang ke-6. Tapi sebelum tu, aku nak bagi tahu yang dalam video ni ada kuis pendek dan pemenang kuis tersebut aku akan bagi giveaway. Syarat-syarat dia adalah korang kena of course jawab soalan kuis tersebut dekat dalam grup Telegram Skovirto Fleet. So kalau korang nak menang giveaway, korang kena join grup Telegram Skovirto Fleet. Link grup Telegram, diulangi, link grup Telegram ada di ruangan description kat bawah. Dan kalau korang tak jumpa, link tersebut ada dekat bio IG Kimi Skovirto. So gang, jangan lupa join grup Telegram Skovirto Fleet. Okay, kita nak cari pemenang kedua untuk bulan ini. Alright, let's get on with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimi Skovirto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Skovirto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikutu Yarudamo. Bagai seorang pahlawan menjadi pembelang pada tiada upaya. Kakashi yang dilahirkan pada 15 September mempunyai darah jenis O dan berasal dari Hatake Clan. Hobinya adalah membaca buku sejarah. Buku sejarah? Sejarah apa? Sejarah lama Yang berjudul Icha-Icha Paradise, karya seorang penulis tersohor, Jiraiya. Kisah dari buku sejarah tersebut berkisar tentang sejarah cinta dan hasil kajian Jiraiya terhadap subjek. Dan buku sejarah tersebut juga mempunyai 3 bahagian: Icha-Icha Paradise, Icha-Icha Violence dan Icha-Icha Innocent. Dan setelah 3 tahun publication Jiraiya terhenti, Jiraiya menghasilkan sebuah lagi buku sejarah yang berjudul Icha-Icha Tactics. Mendengarkan tajuk dia sahaja pun kita dah tahu betapa bersejarahnya buku ni, bukan? Baik, berbalik kepada sejarah sebenar tentang kisah hidup Kakashi. Seawal usia kanak-kanak lagi, ibu Kakashi telah meninggal dan Kakashi telah dibesarkan oleh ayahnya sendiri, iaitu Hatake Sakumo. Walaupun Sakumo merupakan ninja yang terkenal dalam dunia shinobi, Sakumo telah membuat satu kesilapan yang mana telah menjadi pengajaran untuk Kakashi, di mana dalam satu misi Sakumo telah mengabaikan tugasan yang diberi dan telah menyelamatkan nyawa rakan sepasukannya. Kegagalan Sakumo menyempurnakan misinya telah mengakibatkan kesan yang besar terhadap Land of Fire, menyebabkan orang ramai dari Konoha termasuklah rakan sepasukannya sendiri mencemuh dan memfitnah Sakumo yang telah mengabaikan misi dan akhirnya menyebabkan Sakumo depres dan membunuh diri. Hal ini menyebabkan Kakashi menjadi yatim piatu di awal usia kanak-kanaknya dan menjadi pengajaran kepadanya untuk sentiasa meletakkan shinobi rules sebagai keutamaan atau top priority. Di dalam akademi, Kakashi memperolehi markah yang tertinggi dan dia merupakan the best dalam generasi dia, dan bakatnya terus mendapat perhatian ramai dan menjadi sangat terkenal dalam kalangan rakan-rakan dia. Seawal usia 5 tahun, Kakashi telah pun berjaya graduate dari Ninja Academic dan bergelar Genin. Kakashi kemudiannya disatukan dalam kumpulan bersama-sama Nohara Rin dan Uchiha Obito di bawah seliaan seorang ketua yang bernama Namikaze Minato. Dan seperti mana yang kita dapat melihat, ujian loceng yang diperkenalkan kepada Naruto
Sasuke dan Sakura. Begitu jugalah Namikaze Minato memperkenalkan ujian loceng ini sebagai pengukuh kepada semangat bekerja dalam pasukan. Dan begitu juga dengan Hiruzen Sarutobi juga memperkenalkan teknik yang sama, iaitu ujian loceng. Minato telah meluluskan mereka bertiga setelah mereka berjaya mencapai matlamat tersebut. Pada usia Kakashi 6 tahun, Kakashi telah menjadi seorang Chunin setelah berjaya mengalahkan Might Guy dalam Chunin exam tersebut. Pada usianya 12 tahun, Kakashi telah berjaya menjadi seorang Jonin. Rin dan Minato telah memberikan hadiah kepada Kakashi atas kejayaan tersebut. Rin bagi medical kit, manakala Minato bagi custom made pisau kunai. Sedangkan Obito, dia tak nak bagi pasal dia tak faham macam mana Kakashi boleh naik pangkat Jonin. Okey, pause jap. So, tahap dalam Shinobi, first adalah academic student, dan untuk grade dari akademik, diorang kena melalui beberapa ujian dan setiap kampung ujian dia berbeza-beza. Contoh macam Kirigakure, sebelum ni diorang ada ujian sampai tahap duel sampai mati, yang mana kita dapat melihat Momochi Zabuza telah membunuh semua graduating class menyebabkan kaedah ini dihentikan. Atau ujian lain macam ujian bertulis atau ujian menggunakan teknik asas. Okey, lepas grade barulah seseorang ninja tu akan bergelar Genin yang akan menjalankan ataupun menjalani misi-misi pada tahap D, dan Genin yang berpengalaman akan ditugaskan C rank mission. Lepas tu Chunin biasanya akan mendapat tugasan C rank mission sampailah B rank mission. Lepas tu Jonin, dan dalam Jonin ni pula ada special Jonin. Dalam Naruto anime profile data book, Jonin adalah dilantik. Dan kebanyakan Jonin juga sekurang-kurangnya mampu menggunakan 2 elemen jutsu. Kebiasaannya pada tahap Jonin, mereka akan mendapat A rank sehingga S rank mission. Tahap paling tertinggi dalam sesebuah kampung adalah Kage. Alright, sambung balik. Semasa peperangan dunia Shinobi ketiga, sebagai langkah taktikal, tim Minato telah ditugaskan untuk meruntuhkan jambatan Kanabi di Kusagakure supaya bekalan Iwagakure terputus. Minato yang diperlukan hikmatnya sebagai barisan hadapan dalam peperangan tersebut telah melantik Kakashi yang telah bergelar Jonin untuk mengetuai pasukannya. Kemudian mereka telah memasuki Kusa dan pasukan mereka telah diserang oleh Mahiru. Kakashi cuba mengalahkan Mahiru dengan jutsu yang dia baru pelajari, which is Chidori. Minato kemudiannya telah membunuh Mahiru. Sebelum meninggalkan mereka, Minato menasihatkan Kakashi supaya tidak menggunakan Chidori lagi. Kakashi, Rin dan Obito kemudian memasuki Kusa dengan lebih dalam. Namun mereka telah diserang oleh musuh yang menyebabkan Rin diculik, dan kat sini telah berlaku konflik antara kumpulan ini, di mana Obito bertegas untuk menyelamatkan Rin, manakala Kakashi lebih cenderung untuk menyelesaikan misi sebab dia tak nak peristiwa yang berlaku dekat bapa dia tu berulang dekat dia pula. Kemudian Obito telah pergi berusaha untuk menyelamatkan Rin berseorangan diri. Sebelum Obito pergi, Obito bagi tahu Kakashi bahawa orang yang tak ambil kisah pasal nakama dia lebih rendah martabat dia daripada sampah. Dan kalau akulah sampah, kata Obito, aku akan langgar Shinobi Rules. Dan Obito bagi tahu yang tindakan Hatake Sakumo dulu adalah tepat dan heroik kerana lebih mementingkan nakama dari misi. Dan kita tak sangka juga, Tazkirah no Jutsu Obito berjaya menyedarkan Kakashi yang berada dalam keadaan dilema, dan Kakashi yang awalnya cuba menyelesaikan misinya telah kembali membantu menyelamatkan Obito yang hampir diserang oleh Taiseki, iaitu salah seorang dari musuh kat situ, menggunakan pedang cakra yang diwarisi dari ayah dia. Taiseki kemudiannya mengeluarkan jutsu yang memberi keupayaan kepadanya untuk menjadi halimunan dan cuba untuk melancarkan sneak attack ke atas Obito. Kakashi telah menghalang serangan tersebut menyebabkan mata kiri Kakashi terluka teruk. Pada saat genting itulah Obito berjaya mengaktifkan mata Sharingannya dan berjaya membunuh Taiseki. Mereka kemudiannya berusaha menyelamatkan Rin yang berada di dalam gua dan membebaskan Rin dari perangkap genjutsu musuh. Setelah Kakashi dan Obito bertarung dengan musuh tersebut telah mengeluarkan jutsu yang menyebabkan gua tersebut collapse.
Obito telah menyelamatkan Kakashi menyebabkan dirinya yang menerima padah. Sebuah batu besar telah tertimpa ke atas Obito yang menyebabkan dia cedera parah. Menyedari yang dia tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup, Obito yang sebelum ini refuse untuk bagi hadiah kepada Kakashi telah menghadiahkan mata Sharingannya kepada Kakashi dengan bantuan medical ninjutsu Rin. Kakashi dan Rin telah meratapi keadaan Obito yang sedang berada di hujung nyawa. Setelah mendapatkan mata dari Obito, Kakashi kembali menentang musuh tadi dan dengan bantuan mata Sharingan Obito, Kakashi berjaya menguasai teknik Chidorinya dan berjaya membunuh musuhnya. Kemudian pasukan bantuan musuh telah datang menyerang Kakashi dan Rin. Obito yang tersepit telah mengarahkan mereka untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan dia. Kemudian Kakashi dan Rin dikerumuni oleh musuh, namun mereka telah berjaya diselamatkan oleh Minato yang telah datang dengan cepat menggunakan teknik teleportnya, iaitu berupa pisau kunai yang diberikan kepada Kakashi sebelum ni sebagai hadiah. Kakashi dan Rin pun terselamat. Minato meminta maaf kepada Kakashi kerana tidak datang lebih awal. Kemudian setelah selang beberapa lama, dalam misi seterusnya, Rin sekali lagi diculik oleh ninja Kirigakure. Kakashi dengan bantuan Ninken yang diseru menggunakan summoning jutsu, iaitu sekumpulan anjing ninja, telah pergi menyelamatkan Rin. Setelah berjaya menyelamatkan Rin keluar dari gua tersebut, Rin bagitahu yang dia merasakan sesuatu yang tak kena dengan dirinya, seolah-olah ada sesuatu di dalam diri dia. Rupa-rupanya di dalam tubuh Rin telah terkunci monster berekor yang bertujuan untuk menghancurkan Konoha. Semasa Kakashi tengah bertarung dengan musuh, Rin telah melompat betul-betul depan Kakashi dengan Chidori, menyebabkan Rin terbunuh dengan Chidori dari Kakashi yang dicintainya itu. Trauma dengan perkara tersebut, mata Sharingan Kakashi telah evolve menjadi Mangekyo Sharingan dan pengsan setelah itu. Kakashi kemudiannya dijumpai oleh pasukan reinforcement Konoha dan mereka terkejut besar melihat jumlah korban dari ninja Kirigakure di situ. Okey, macam yang aku beritahu tadi, tahap-tahap dalam dunia shinobi, dia ada genin lah, chunin lah, apa semua tu kan. Ada juga squad khusus yang telah dibentuk yang bernama Anbu atau Anbu Black Ops yang bertindak sebagai special assassin dan tactical squad. Okey, tak apa, nanti kita cerita pasal Anbu ni dalam video yang lain dan aku akan ceritakan dengan panjang lebar. Alright. Setelah 2 kematian berturut-turut dari pasukannya, Kakashi berada dalam depresi yang mendalam. Kakashi akan menghabiskan masanya bersendirian dan menjauhkan diri dari kawan-kawan dia dan bekas classmate-nya. Dan setiap malam, Kakashi akan dihantui dengan memori dia membunuh Rin. Dalam usaha menghambat kemurungan yang dilalui oleh Kakashi, Minato yang baru bergelar Hokage telah melantik Kakashi untuk berada di dalam skuad Anbu. Disebabkan kecekapan dan kehandalan Kakashi, selang beberapa masa dia telah dilantik menjadi leader untuk skuad tersebut. Namun kejayaan dia tersebut juga terpalit dengan kesedihannya ke atas kematian Rin yang menyebabkan dia still tak dapat move on dan dilihat sangat-sangat brutal. Melihatkan perkara ini, Minato mencuba pendekatan yang lain, iaitu Minato menugaskan Kakashi untuk menjaga isterinya Uzumaki Kushina yang sedang menghamili Naruto. Kakashi dilihat menjalankan tugasannya dengan baik dengan mengawasi setiap gerak-geri Kushina dari jauh di saat dia keluar dari rumah. Dan semasa rehat, Kakashi akan menziarahi perkuburan Rin dan Obito untuk menceritakan bagaimana dia menjalani kehidupannya tanpa mereka berdua di sisinya. Sepanjang masa Kakashi dalam skuad Anbu, banyak tugasan yang telah dia laksanakan dan semasa musang ekor 9 menyerang Konoha, pendirian Kakashi sedikit tergugat dengan kepimpinan Hokage ketiga yang menyebabkan kematian senseinya Minato setelah diracun pemikirannya oleh Danzo. Dan banyak perkara lah yang berlaku lepas tu yang akhirnya menyebabkan Kakashi kembali ke pangkal jalan dan mempercayai yang Hokage ketiga tidak bersalah. Kakashi kemudiannya telah tender untuk berhenti dari menjadi Anbu Black Ops, namun Hokage ketiga menolak permohonannya dan berkata bahawa perkhidmatannya masih diperlukan dan melantik Kakashi menjadi orang kanannya. Berapa tahun setelah itu, Itachi telah menyertai Anbu Squad dan setelah insiden yang dicetuskan oleh Itachi yang menghapuskan seluruh klan Uchiha kecuali Sasuke, Hokage ketiga iaitu Sarutobi merasakan bahawa orang yang baik hati macam Kakashi tak elok untuk duduk di dalam skuad Anbu. Sarutobi kemudiannya berterima kasih dengan segala jasa Kakashi selama dia berkhidmat di dalam Anbu Squad
dan melepaskan Kakashi dari skuad tersebut dan menjadi ninja seperti biasa. Selepas itu Kakashi ditugaskan untuk menjadi leader kepada beberapa pelajar yang telah grad dari Akademi Ninja. Tapi tak ada pun graduan Akademi Ninja yang menampilkan nilai kerja berpasukan seperti yang diinginkannya, dan Kakashi telah menggagalkan mereka. Kemudian Kakashi menjadi sedikit resah kerana risau kaedah dia mungkin terlalu kasar. Namun setelah melihat bekas anak didik dia sebelum ini telah berjaya oleh kerana nilai yang diterapkan, Kakashi kembali yakin dengan teknik dia. Kakashi kemudiannya ditugaskan untuk menjadi leader kepada Team 7 yang terdiri daripada Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke dan Haruno Sakura. Sarutobi menjelaskan yang Kakashi ditugaskan menjadi ketua untuk mereka bertiga adalah kerana untuk mengawasi Naruto, Jinchuriki untuk musang ekor 9 dan Sasuke untuk bantu kemurungan yang melanda Sasuke setelah kematian seluruh klan dia. Sebagai ujian pertama, macam biasa, Kakashi akan memperkenalkan The Bell Test untuk menguji kesetiaan kumpulan, kemampuan untuk bekerja dalam berpasukan dan melihat mereka memilih antara kawan dan peraturan. Dan sambil-sambil tu, Kakashi akan terus mentelaah, mempelajari tentang sejarah di dalam buku Icha-Icha Paradise. Kemudian, setelah Naruto, Sasuke dan Sakura berjaya lulus ujian tersebut, mereka bertiga pun secara sah berada di bawah seliaan Kakashi dalam Team 7. Team 7 telah memperolehi D-Rank mission disebabkan mereka adalah genin biasa. Namun sebenarnya mission mereka adalah A-Rank mission yang sepatutnya dilaksanakan ninja pada tahap Jonin, kerana dalam misi tersebut mereka perlu mengawasi seorang pembuat jambatan yang bernama Tazuna yang sedang diburu oleh pembunuh upahan. Tazuna tidak mendedahkan hal sebenar kerana dia tak ada belanja untuk upah ninja untuk A-Rank mission. Di sinilah kita dapat melihat Naruto pertama kali menggunakan cakra musangnya, dan Kakashi juga perlu menggunakan mata Sharingannya dalam melawan Momochi Zabuza. Setelah pertarungan tersebut berakhir dengan kemenangan, mereka pun berjaya melengkapkan misi mereka dan pulang semula ke Konoha. Kakashi tertarik dengan kemajuan mereka bertiga dan mengaturkan kepada mereka supaya mengambil Chunin exam walaupun mereka baru graduate dari akademik. Semasa mengambil ujian tersebut, Sasuke yang telah terkena curse mark oleh Orochimaru telah disealkan curse mark Orochimaru itu oleh Kakashi, kerana kalau Sasuke guna curse mark tersebut, Sasuke akan didisqualifiedkan. Setelah mereka berdua, Naruto dan Sasuke berjaya ke peringkat seterusnya dalam ujian tersebut, Kakashi telah melatih Sasuke, manakala Naruto awalnya telah dilatih oleh Ebisu, yang mana Naruto sangat-sangat tak nak untuk berlatih di bawah Ebisu, dan kemudiannya diambil alih oleh penerbit dan pengarang buku sejarah tersohor Icha-Icha Paradise, Jiraiya di Eros Sennin. Dipendekkan cerita, ujian Chunin telah diganggu dengan serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh Orochimaru yang mengakibatkan kematian Sarutobi, Hokage ketiga. Dan setelah itu banyak lagi siri serangan yang berlaku ke atas kampung Konoha. Serangan Akatsuki yang dianggotai oleh Itachi dan Kisame, kemudian disusuli dengan kes Sasuke yang telah mufarraqah dari kampung Konoha dalam misi menguatkan dirinya supaya dapat membunuh abang dia. Dan Naruto juga telah keluar dari kampung untuk belajar bersama Jiraiya. Kemudian setelah Naruto kembali dari latihannya 2 tahun setengah bersama Jiraiya, Naruto telah memberikan buku Icha-Icha Tactics kepada Kakashi sebagai hadiah. Team 7 kemudiannya menerima misi untuk menyelamatkan Gaara yang telah ditangkap oleh Deidara dan Sasori. Mereka dengan bantuan Nenek Chiyo berjaya membawa pulang Gaara semula hidup-hidup dengan mengorbankan nyawa Nenek Chiyo. Kemudian Kakashi telah mengajarkan Naruto teknik ultimate yang mampu mengatasi bahkan Rasengannya sendiri, dan semasa latihan mereka mendapat berita tentang kematian Asuma yang telah dibunuh oleh ahli kumpulan Akatsuki. Kakashi kemudiannya sukarela untuk bantu tim 10 menentang Hidan dan Kakuzu. Kakashi telah menggalas tugas sebagai kapten untuk memimpin Ino, Shikamaru dan Choji dalam misi menuntut bela atas kematian Asuma. Shikamaru telah membawa Hidan masuk ke dalam hutan, meninggalkan Kakuzu keseorangan. Walaupun bertarung berseorangan diri, Kakuzu dilihat sangat liat untuk dikalahkan kerana dia memiliki banyak nyawa. Kemudian pasukan bantuan telah datang yang terdiri daripada Naruto, Sai, Yamato dan Sakura. Kakashi telah menggunakan summoning jutsu untuk menyeru Pakun yang kemudiannya membawa Sakura dan Sai ke lokasi Shikamaru dan Hidan. Naruto telah menggunakan teknik baru yang diajarkan oleh Kakashi, iaitu Rasen Shuriken dalam mengalahkan Kakuzu, dan riwayat Kakuzu kemudiannya ditamatkan di tangan Kakashi. Selang beberapa masa telah kedengaran berita bahawa Orochimaru telah dibunuh oleh Sasuke. Melihat bahawa inilah peluang yang terbaik untuk membawa Sasuke
Sasuke kembali pulang ke Konoha, Tim 7 dan Tim 8 telah bergabung sama ada untuk mencari lokasi Sasuke ataupun menjejaki lokasi target Sasuke, iaitu Itachi. Semasa mereka menghampiri lokasi Sasuke, mereka telah bertembung dengan Tobi. Namun setelah Tobi menyedari bahawa Itachi telah pun dibunuh, Tobi telah beredar dari situ. Kakashi perasan bahawa Tobi memiliki mata Sharingan dan Kakashi kemudiannya perasan api Amaterasu milik Itachi dari jauh. Namun sebaik sahaja mereka sampai, Sasuke telah pun hilang. Setelah pulang ke Konoha, Kakashi mendapat berita yang sangat mengejutkan di mana Jiraiya telah dibunuh semasa dalam misi menyiasat ketua Akatsuki, iaitu Pain. Dan sebelum kematiannya, Jiraiya sempat meninggalkan mesej rahsia yang kemudiannya kita mengetahui yang hanya dengan menggunakan bukunya, iaitu Icha-Icha Tactics sahaja dapat merungkai mesej rahsia tersebut. Dan disebabkan hanya Kakashi yang mempunyai buku Icha-Icha Tactics lepas Naruto balik daripada latihan dengan Jiraiya, so Kakashi terpaksa membaca isi kandungan buku tu kuat-kuat, membuatkan dia sangat-sangat tak selesa dan merasa malu dan berasa awkward dan berada dalam kemaluan yang besar. Yelah, baca buku sejarah depan orang perempuan pula tu kan, memang jatuhlah air muka, air liur apa semua. Setelah berjaya memecahkan sedikit mesej rahsia tersebut, Lord Fukasaku telah membawa Naruto untuk mempelajari teknik Senjutsu, sementara mereka berusaha memecahkan baki mesej rahsia tersebut. Kemudian kita diperlihatkan dengan kedatangan Pain ke kampung Konoha bagi mendapatkan musang ekor 9. Dalam kekalutan itu, kita dapat melihat Kakashi berjaya menyelamatkan Iruka dari serangan Deva Path. Kemudian Pain mengenali Kakashi sebagai lawan yang hebat, membuatkan Pain menghantar Asura Path untuk melawannya. Dan Kakashi kemudiannya dibantu oleh Choza dan Choji. Sambil bertarung, Kakashi telah melihat titik kelemahan Pain dan melihat kekuatan Deva Path memiliki beberapa saat masa cooldown sebelum dia boleh menggunakan semula keupayaan dia tersebut. Kakashi terpaksa menggunakan teknik Kamui-nya setelah dia telah dipin oleh Deva Path ke tanah dan diserang dengan sepucuk paku. Dan akhirnya Kakashi telah terkorban setelah menggunakan cakranya untuk menghasilkan Kamui dalam menyelamatkan Choji. Setelah mati, Kakashi berjumpa semula dengan ayahnya, Hatake Sakumo, dan menceritakan kisah hidup dia kepada ayahnya. Kakashi juga mengatakan yang dia telah faham tindakan ayahnya dulu dan berbangga dengan ayah dia. Setelah Naruto berjaya mengalahkan Pain yang sebenar, iaitu Nagato, Kakashi dihidupkan semula dan Sakumo telah berterima kasih kepada Kakashi kerana akhirnya dia dapat bersemadi dengan aman. Kakashi kemudiannya menjumpai Naruto dan membawa Naruto balik sebagai seorang hero, dan Naruto kemudiannya telah disambut oleh seluruh warga kampung. Kemudian setelah itu, banyak perkara yang telah berlaku. Danzo telah menjadi Hokage sementara. Kemudian Kakashi dan Yamato telah menemani Naruto untuk memujuk Raikage yang berniat untuk membunuh Sasuke. Pengisytiharan Perang Dunia Shinobi keempat oleh Tobi, dan Kakashi dilantik menjadi komander nombor 3 untuk memimpin dalam peperangan tersebut. Dalam peperangan tersebut, Kakashi akhirnya mengetahui bahawa Uchiha Obito sebenarnya masih hidup dan menyamar sebagai Uchiha Madara. Kakashi dan Obito telah bertarung dan Kakashi berusaha untuk mengembalikan Uchiha Obito ke jalan yang lurus. Dan pertarungan tersebut merupakan antara pertarungan tergempak bagi aku personally lah sepanjang tempoh Kakashi bertarung dengan musuh-musuh dia. Dan akhirnya kita mengetahui bahawa bukan Obito yang menjadi dalang Perang Dunia Shinobi keempat dan bukan juga Uchiha Madara. Bahkan dalang sebenar peperangan ini tercetus adalah Zetsu Hitam yang juga menggalah sebuah misi yang sangat panjang, iaitu mengembalikan ibu dia, iaitu Otsutsuki Kaguya. Kalau korang nak tengok cerita pasal Kaguya, korang boleh klik link kat bawah. Okay? Dipendekkan cerita, setelah Kaguya dihidupkan, hanya tinggal Team 7, Hokage-Hokage yang dihidupkan semula, dan Obito. Dan original Team 7 dengan dibantu oleh Obito telah bertarung dengan Kaguya. Dan pertarungan dengan Kaguya ini berlangsung dengan dahsyatnya. Banyak jurus-jurus dahsyat keluar time ni, dan transformation demi transformation. Dan Kakashi juga dilihat turut mampu menghasilkan Susanoo yang sempurna, hasil dari pinjaman mata kedua dari Obito. Yang akhirnya Kaguya berjaya di-seal oleh The Original Team 7. Selepas pertarungan tersebut tamat, Kakashi telah dilantik menjadi Hokage ke-6 di Konoha menggantikan tempat Tsunade.
So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni. So aku harap korang enjoy the video. Dan hari ni aku nak highlight bisnes nakama kita yang menawarkan Energizing Soy Protein ESP dan vitamin C. So Anas beritahu aku yang ESP ni function dia 2 dalam 1, which is bagus untuk penjagaan badan dan penjagaan kulit. Vitamin C ni pula membantu orang yang ada masalah alergik, gatal-gatal, resdung dan lain-lain. Dan lagi satu, kepada bakal jantan-jantan sado, kaki gym dan yang ada masalah gastrik, produk ni bagus untuk membantu korang dalam menangani masalah tersebut. Ni dia punya testimoni and happy customer. Untuk maklumat lanjut, korang boleh DM IG Shaklee.AnasHealthyLife. Jom sama-sama kita bantu bisnes nakama kita. Dan sebelum aku end this video, sedikit renungan. Geng, kadang-kadang kita cakap kita tak ada masa untuk baca Quran, zikir, doa, duha, isyraq, tahajud dan sebagainya. Sebenarnya bukan kita tak ada masa, it just kita kurang bagi perhatian atas perkara-perkara tersebut. Cuba kita jadualkan amalan harian kita. Pukul berapa aku nak baca Quran, pukul berapa aku nak duha, pukul berapa aku nak zikir. InsyaAllah bila kita jadualkan kat situ, menunjukkan yang kita ada kesungguhan dan usaha. Dan selebihnya insyaAllah Allah akan melapangkan masa kita. Rebutlah kasih sayang Allah dan Rasul semasa di dunia, sebab lepas kita mati tidak ada lagi amalan yang akan diterima. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi